kerana Muslim tidak boleh berbai'ah ataupun menunaikan janji taat setia dengan pemimpin yang kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada video kali ini saya akan kongsikan sebuah hadis berkaitan mentaati pemimpin. Bagi anda yang baru saja melihat video ataupun channel ini, macam biasa tekan butang di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Baiklah, mari kita dengar hadis berkaitan mentaati pemimpin. Daripada Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggil kami lalu kami berbai'ah, iaitu mengucapkan janji taat setia kepada baginda Nabi SAW. Nabi bersabda kepada kami tentang butiran perjanjian kami, iaitu kami berbai'ah untuk dengar dan taat pemimpin dalam perkara yang kami suka atau benci, dalam keadaan kami senang atau susah, dan mengutamakan baginda lebih berbanding diri kami sendiri, dan kami tidak boleh mencabut urusan jawatan daripada ahlinya, iaitu daripada pemimpin, melainkan sekiranya kamu melihat kekufuran yang jelas yang boleh dikemukakan sebagai bukti di hadapan Allah. Hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Melalui hadis ini, Nabi SAW memberikan kita satu petunjuk yang sangat penting, iaitu setiap rakyat mestilah taat kepada pemerintah dalam setiap keadaan, melainkan sekiranya telah terzahir kekufuran yang nyata oleh pemerintah, maka ketika itu tidak perlu taat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri seolah menggambarkan boleh mencabut kuasa dari pemerintahan tersebut. Pada hakikatnya, para ulama Islam telah bersepakat bahawa rakyat tidak boleh menggulingkan pemerintah Muslim sekalipun mereka zalim dan fasik. Namun kewujudan hadis ini seakan memberikan satu petunjuk baharu tentang isu menggulingkan atau mencabut kuasa dari pemerintah. Prinsip mengharamkan rakyat dari menggulingkan pemerintah ini telah dipegang oleh para sahabat ketika berlaku perselisihan, bermula dari zaman Sayyidina Ali dan Muawiyah lagi. Antara sahabat yang bersikap sedemikian adalah seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid dan Muhammad bin Maslamah. Inilah pandangan yang dipegang oleh Al-Hasan Al-Basri dan Al-Imam Ahmad. Atas dasar itu, Al-Imam An-Nawawi turut menukilkan bahawa para ulama telah bersepakat untuk tidak menentang dan menggulingkan pemimpin atas kelemahan mereka. Namun sekiranya pemimpin telah menunjukkan bukti-bukti kekufuran yang nyata, hadis ini seakan membenarkan perlakuan sedemikian. Namun begitu, kita haruslah faham bahawa secara asasnya haram buat rakyat untuk menggulingkan pemerintah. Dr. Abdullah bin Umar Al-Dumaiji memberikan beberapa punca yang menjadikan perbahasan di kalangan ulama yang membolehkan seseorang pemimpin ini dicabut kuasa darinya, iaitu pertama, mereka telah kufur secara nyata, iaitu kufur bawah. Kedua, mereka meninggalkan solat dan melarang orang menyuruh untuk solat atau menghalang menunaikan solat. Ketiga, mereka berlaku zalim, iaitu fasik dan melakukan bid'ah. Perkara ini diperselisihkan oleh ulama, namun majoriti berpandangan bahawa tidak boleh mencabut kuasa pemimpin disebabkan sifat fasik atau zalim mereka semata-mata. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar pula, keharusan mencabut kuasa dari pemimpin adalah dibolehkan sekiranya proses peralihan kuasa tersebut berlaku dengan aman. Namun sekiranya peralihan kuasa ini menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka bersabar adalah jalan yang lebih baik. Kata Ibnu Hajar daripada Al-Daudi, dia berkata bahawa yang dipegang oleh para ulama tentang pemimpin yang jahat ini ialah sekiranya mereka mampu untuk mencabut kuasanya tanpa berlaku sebarang fitnah dan kezaliman, maka wajib mereka melakukannya. Namun sekiranya mereka tidak berupaya untuk melakukan sedemikian, maka mereka wajib bersabar. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kesimpulannya, perbahasan tentang menggulingkan pemerintah ini telah dihuraikan secara terperinci oleh Dr. Abdullah bin Umar Al-Dumaiji. Antara kesimpulan yang boleh dibuat dari perbahasan yang panjang ini ialah, pertama, prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah konsep asas yang mesti difahami dalam perkara ini. Seseorang yang ingin mencegah kemungkaran haruslah mempunyai kemampuan dan contoh teladan yang baik. Kedua, wajib menunaikan haji, solat, bahkan berjihad bersama pemimpin sekalipun mereka adalah pemimpin yang fasik dan zalim. Ketiga, haram melakukan pemberontakan atau menggulingkan pemerintah atas dasar tidak berpuas hati dengan perlakuan fasik dan zalim pemerintah semata-mata. Keempat, wajib menegur kelemahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kemampuan yang ada. Kelima, pemimpin yang zalim dan fasik juga mestilah ditaati. Keharusan menggulingkan mereka adalah bergantung kepada kemampuan rakyat. Sekiranya pemberontak yang melahirkan kemudaratan yang lebih besar, maka bersabar atas kezaliman mereka adalah jalan yang paling baik. Keenam, wajib menolak pemimpin yang telah
telah kufur secara zahir, bahkan boleh menentang mereka atas kekufuran mereka kerana Muslim tidak boleh berbai'ah ataupun menunaikan janji taat setia dengan pemimpin yang kufur. Alhamdulillah, itu dia tadi hadis berkenaan tentang mentaati pemimpin. Mudah-mudahan ianya akan memberi penjelasan yang jelas kepada kita semua. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama, dan jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abuh channel, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.